Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Seorang je ke ada mulut? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak semua respon. Mana yang lain? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semua sihat eh? Ya, sihat. Sihat. Ya, ibu sihat. Cikgu sihat. Cikgu dah makan? Okey, untuk makluman saya ada ambil attendance untuk Google Meet ni. So dalam ni ada teacher Gan, ada saya, ada cikgu lah. Okey. So untuk perbincangan K4 ni saya cuma mengambil masa 45 minit sahaja. Okey, so tolong bagi kerjasama, dengar apa saya cakap. Okey. Kalau saya bagi soal jawab, tolong respon. Boleh? Boleh. Seorang je ada mulut. Boleh cikgu. Boleh. Okey. Jadi, okey, saya akan bentangkan slide. Okey, sebelum tu saya nak komen sikit lah, okey, mengenai attitude awak. Okey, pertama sekali berkaitan malam tadi, saya tak tahu lah siapa punya angkara kan. Saya punya angkara. Okey. Tapi saya nak nasihatkan awak satu benda je, okey. Ada benda kita boleh gurau, ada benda tak boleh gurau. Okey. Macam sekarang ni kami nak bantu awak. Kami nak bagi ilmu untuk awak. Yang nak belajar tu awak. Yang nak ambil SPM tu awak. So, tolong hargai. Okey. Saya tak nak benda ni berlaku lagi. Boleh? Boleh ke tidak? Boleh. Luqman ada Luqman? Boleh. Boleh tak? Boleh. Saya nak awak tunjuk muka boleh tak? Saya macam berbual dengan emoji sekarang ni. Cepat tunjuk muka. Mana Aidil tadi, Aidil? Ya, ada. Cepat, saya nak bentangkan slide ni. Lepas cakap tutup mic balik. Aidil. Afiq ada Afiq? I am here. Alright. Ada. Okay. Mobi wasabi. Wow. Tengok nota sekarang. Buka nota. Nak makan tapi tengok nota, itu je. Baiklah. Sekejap, nanti. Nampak tak? Nampak tak? Nampak eh? Nampak? Nabil. Okay. Okay, dengar. Okay, so saya nak start. Semua ada eh? Okay, so tajuk yang kita belajar masa tu, ni untuk sambungan dia, adalah supervise procurement ataupun menyelia perolehan. Ingat lagi tak? Okay. So, macam kita dah bincang sebelum, kenapa penyelia tu perlu ada? Kenapa? So, ini adalah kepentingan dia. Okay. Penyelia tu dia akan menjaga perolehan dan kontrak rekod sebagai apa? Yang pertama, sebagai bukti. Okey, semua tindakan pekerja dia dah diambil dan dia telah buat hasil pemantauan. Faham? Dah terangkan kan? Ingat lagi tak? Dah. Alright. Yang kedua adalah asas audit dalaman dan juga luaran. Maksudnya dekat sini, okey, ada penyelia, ada audit dan ada pekerja. Faham tak? So maksudnya penyelia tu dia akan selia awak. Contohnya awak dah buat dokumentasi betul. Awak dah buat semua rekod. Okey. Kan?
So, bila dah buat record tu semua, penyelia akan check dan dia akan bagi pada audit. Audit ni adalah orang yang menguruskan kewangan dalam syarikat. Saya dah terangkan, audit dalaman merupakan dalaman semua pengurusan kewangan syarikat dan luaran pula adalah pihak ketiga. Ingat lagi tak? Ingat. Betul? Right. Kemudian, kenapa perlu adanya supervisor ni? Kenapa? Adalah untuk menentukan pematuhan rangka kerja. Siapa yang perlu patuh rangka kerja ni? Siapa? Pekerja. Okey. Dan akhir sekali adalah untuk mengekalkan penggunaan dana. Contohnya macam mana? Afiq? Afiq? Apa ni kau? Ya? Itulah saya dengar, saya terangkan awak tak dengar. Okey, kenapa penyelia tu adalah kepentingan dia untuk mengekalkan penggunaan dana? Apa dimaksudkan dengan mengekalkan penggunaan dana? Elak bazir. Elak membazir. Lagi? Memastikan kewangan dari sesuatu organisasi kekal. Alright. Okey. Faham Yang perempuan ni mana ni? Saya dengar senyap ke tadi ni? Cikgu saya cakap tadi. Ya Allah. Right. Okey, seterusnya adalah jenis-jenis bajet. Okey. Bajet tu apa? Anggaran. Apa? Bajet tu apa? Bajet tu anggaran Anggaran. Jualan masa depan. Apa dia namakan bajet? Itu bawah dia. Bajet tu apa? Bajet. 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 Apa? Akan bagi kita katakan bajet ni merupakan satu pengeluaran wang untuk kita memulakan sesuatu macam tu Okey, betul. So, bajet ni merupakan kewangan kita. Kita nak buka bisnes, kita kena ada bajet. Betul? Okey. So, apa yang saya terangkan ni, awak kena take note tau. Awak kena bagi ujian sama lah. Okey. Sebab nanti awak akan diberi ujian muka 11 nanti. So, mungkin apa yang saya bincangkan ni akan keluar. So, tolong bagi ujian sama. Tolong respon lah. Okey, kalau awak nak makan, silakan makan. Tapi bila saya bagi penerangan, dengar. Boleh? Right. Okey, yang pertama sekali adalah bajet jualan. Bajet jualan ni merupakan anggaran jualan masa depan. Okey, ataupun objektif. Saya dah terangkan betul? Maksudnya, awak anggaran jualan masa depan awak berapa? Contohnya, tahun ni awak nak anggar jualan awak nak berniaga goreng pisang. Okey, anggaran jualan awak untuk tahun ni awak nak berniaga dalam 10,000 anggaran awak. So, itu adalah objektif awak. Okey, bajet awak. So, bila awak dah tahu anggaran awak 10,000, awak kena tahulah berapa modal awak nak keluarkan, semuanya. Bahan-bahan awak yang gunakan, semua tu lah. Faham? Alright. Yang kedua adalah pengeluaran anggaran. Okey, ini adalah anggaran bilangan unit yang perlu dihasilkan. Maksud pengeluaran anggaran ni maksudnya pengeluaran bahan yang awak nak keluarkan. Produk yang awak nak keluarkan tu berapa. Okey. So, dalam tu termasuk pembuatan. Pembuatan tahu kan? Tahu. Apa itu pembuatan? Hasilnya produk. Penghasilan produk. kita nak buat. Ya. Okey. Kemudian tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Kerja. Pekerja. Alright. Kemudian dan ada bahan. So, ini adalah pengeluaran anggaran. Dapat dah? Alright. Kemudian kita ada bajet modal. Modal ni bila awak dengar modal je, masuk modal ni kita nak mulakan perniagaan tau. Okey. So bila awak nak mulakan perniagaan, awak nak buka restoran, pertama sekali awak kena ada mesin, betul? Awak nak berniaga, awak kena ada, awak nak masak, awak kena ada stall, awak kena ada kuali, periuk semuanya. So itu adalah modal pertama yang untuk jangka panjang. Faham? Orang modal untuk satu peralatan untuk jangka panjang. Ya. So dalam pelaburan jangka panjang tu termasuk mesin, jentera, produk, semua tu lah. Saya dah terangkan betul tak? Alright. Okey. Kemudian yang keempat ni aliran tunai bajet. Aliran tunai bajet ni adalah ramalan penerimaan tunai masa depan. Okey, saya nak panggil
Fatihah ada tak? Ya. Ada. Okey. Hello Fatihah. Ya, Sekarang ni saya terangkan nombor 4, aliran tunai bajet. Okey. Maksudnya ramalan penerimaan tunai masa depan. Jelaskan. Fatihah. Hello. saya nak keluar penota. Saya buat kerja tadi. Saya dah agak dah awak ni. Tak apa, saya panggil seorang-seorang sekejap lagi. Tunggu lah. Cepat. Orang lain lah dulu, cikgu. Tak ada. Tak ada. Cepat. Okey, berapa? Cepat. Ada dengan siku je lagi kan. Itulah tu. Cepat. Aliran tunai bajet. Tak payah tengok buku tak apa. Tengok kat sini je. Tengok kat slide ni. Aliran tunai bajet. Apa yang kau faham tu? Bayaran yang dibayar akan datang. Contohnya. Contohnya macam deposit kot. Aliran tunai bajet deposit. Ramalan tunai. Ada yang nak bantu? Tunai. Use. Ada yang nak bantu? Ramalan penerimaan tunai masa depan. Awak ada bukan nota betul tak? Betul? Faham kan? Dan terangkan pada saya. Apa itu? Cepat Fatihah. Kawan awak tunggu ni. Jangan buang masa. Ada orang lain lah tu, cikgu. Saya pula. Sebab saya panggil awak. Okay, so aliran tunai bajet ni macam satu duit untuk maksudnya ni kita standby contoh. Ya, betul. Dapat Fatihah? Macam emergency nanti kita ada duit untuk standby kita punya, sebab benda tu ramalan apa yang kita nak untuk kita punya macam perniagaan ni. Oh. Okey, Kalau penerimaan tu, okey. Ramalan penerimaan tunai masa depan ni, contohnya awak nak buka perniagaan setahun kan? Okey. So awak ramalkan setahun tu awak dapat berapa? Kenapa awak kena ramalkan? Contohnya awak ramalkan untuk tahun ni awak dapat 30,000 hingga 40,000. So, duit tu awak akan gunakan untuk tahun depan. Faham? apa ni? Okey, jelaskan balik Fatihah. Faham kan? Duit tu untuk menampung perbelanjaan yang akan datang. Okey. Macam mana tu? Macam Cikgu, Ya. so kiranya benda Alah ni dia macam untung jualan lah kan? Ya, untung jualan tahunan. Ya. keuntungan yang kita dapat. Alah kau dah dengar ayat aku. Suruh tengok. Alright. Okey, teruskan. Seterusnya adalah bajet pemasaran. Apa yang dimaksudkan dengan pemasaran? Alia ada Alia? Ada Sofia dulu. Ya. Ada kat hospital dulu. Alia Batrisha? Ada Batisha. Jadi dia kata info nazak, info Phone dia problem. Okey, Farisha? Nazak ke? Pun nazak lah. Farisha ada? Ada. Farisha? Okey, jelaskan. Apa yang dimaksudkan dengan pemasaran? Bajet pemasaran ni macam kalau kita nak mulakan perniagaan kan, Okey. kita kena asingkan bajet kita untuk berpromosi. Kiranya macam duit ni untuk kita punya duit ni untuk kita
promosi kita punya bisnes. Promosi tu untuk apa? Promosi tu untuk apa? Untuk lagi naikkan ni, untuk buatkan orang tahu tu kita punya perniagaan. Okey, betul. Okey, Dan so semua orang. right. So bajet pemasaran tu adalah dana yang kita gunakan untuk promosi. Promosi ni banyak. Sama ada awak keluarkan flyers ataupun awak buat iklan online, iklan yang berbayar. So semua tu promosi dan promosi memerlukan duit. Okey? Faham? Okey. Right, seterusnya adalah bajet projek. Bajet projek ni merupakan bila awak nak buka satu perniagaan, mungkin awak nak jalankan satu projek dalam setahun tu. Terpulanglah projek apa? Projek untuk buat terima orang luar ke sebagainya. Okey. Itu adalah projek. Dan projek ni melibatkan kos buruh, bahan-bahan dan perbelanjaan berkaitan. Okey? Luqman ada Luqman? Tak faham? Okey, bajet projek ni okey, contoh kan, awak belajar 6 bulan kan. Awak jalan dalam kulinari betul? So dalam 6 bulan tu awak nak buat projek. Contohnya projek untuk kenapa bunyi periuk lah tu? Maaf. Okey. So awak nak buat projek. Projek tu mungkin dalam 6 bulan tu ujung sem tu awak nak buat projek. Contoh projek ni macam projek buka catering besar-besaran ataupun buka boots, faham? So bila awak nak buka projek, awak kena ada dana. Okey, kalau dalam syarikat besar contoh hotel kan. Okey, hotel tu dia mesti ada buat projek betul. Projek macam panggil VVIP ataupun projek persaraan ataupun projek penganugerahan, betul? So projek tu memerlukan dana. Dana tu terlibatnya apa? Yang pertama, kos